Ustaz nak bagi beberapa amalan yang boleh kita buat supaya Allah jauhkan kita daripada benda-benda yang tak baik, ya. Pegangan-pegangan yang salah, ya. Yang pertama sekali, rajin zikir Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ingat, itu zikir Nabi Yunus alaihissalam, surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian yang kedua, zikir dalam surah At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, ya. Surah At-Taubah ayat 129. Balik hafal dan amalkan zikir ini. Tengok terjemahannya cukup baik. Cukup baik semuanya. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 173, doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api besar, ini doa dia. Dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dan sahabat melihat musuh yang ramai nak menyerang Madinah, Nabi baca doa ini, iaitu doa surah Al-Imran ayat 173. Pendek saja. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Kemudian yang akhir sekali, dan surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat 10, itu doa Ashabul Kahfi supaya urusan kita jadi mudah dan Allah beri petunjuk dan kasih sayang Allah supaya kita berada dalam husnul khatimah, penyudah yang baik dan di atas agama Islam yang maha suci dan selamat dari kepercayaan ataupun pegangan yang karut marut ataupun khurafat yang kita bincangkan pada malam ini. Dan sebenarnya Ustazah nak mengajak sedikit sahaja, ya, sebelum kita nak menutup majlis ilmu kita pada malam ni. Sucikan hati kita. Sucikan hati. Kenapa Ustazah sebut sucikan hati? Alhamdulillah kita tidak terlibat dengan perkara-perkara khurafat yang kita bincang tadi. Kita jaga iman kita. Kita tak nak membatalkan akidah kita. Kita tak nak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan segelintir manusia yang hati mereka kotor? Sebab tu Ustazah kata kena sucikan hati. Iri hati, sakit hati, busuk hati, lagi dengki hati, makan hati, lama-lama mati. Kenapa Ustazah kata kena sucikan hati? Kita tak terlibat dengan khurafat tadi, kita tak nak syirik kepada Allah. Tapi ada orang yang dia hatinya tak suci, dia ada dendam kesumat dalam hati. Dia nak jatuhkan orang, dia nak musnahkan orang. Dia tak boleh tengok orang bahagia, dia tak boleh tengok orang senang lenang, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Jiran dia asalnya pakai kereta apa ni, mula-mula cuba cerita sikit. Dia tengok jiran dia, bukan orang Islam tempat lain, dia tengok jiran dia pakai kereta apa ni. Dia kadang-kadang sebab hati tak elok, dia tengok member dia pakai kancil. Okey. Dia bengkak je. Dia tukar beli apa nama kereta besar sikit, beli rusa. Ya, beli rusa. Lepas tu tengok member beli rusa, dia kata bengkak je. Dia tukar beli Answer. Semua kereta berjalan atas semua binatang berjalan atas jalan raya. Jangan buang perkara yang tak baik itu. Kita buat, jangan ada busuk hati, ada dengki, ada dendam dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan hati kita kotor, ya. Ya, sebab itulah Ustazah kata kena sucikan hati kita. Tak nak kerana hasad, dengki, kerana dendam tadi tu, iri hati, cemburu, tak boleh tengok orang senang dan sebagainya, sampai dia nak orang tu tak bahagia, sampai dia nak orang tu bercerai-berai, sampai dia nak orang yang pangkat besar tu pangkatnya jatuh gara-gara perbuatan buruk yang dia lakukan, sampai dia buat macam-macam dan akhirnya
Dalam Islam kita kena tahu matlamat tidak menghalalkan cara. Dia dendam kat orang tu, dia tak nak tengok orang tu bahagia, dia geram orang tu naik pangkat dan sebagainya, dia pergi jumpa Al-Bomo dan dia terlibat dengan sihir. Berlaku ke tak berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Berlaku. Kita cakap zaman moden, tapi kenapa sihir, santau, pukau semua tu boleh berlaku? Kerana hati. Sebab tu sucikan hati kita, sentiasa bersangka baik antara satu sama lain. Sucikan hati kita kerana kita nak meninggal dunia dalam keadaan hati kita yang bersih, sehingga kita dipanggil bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kita nak yang ni. Ini panggilan yang sangat istimewa. Kita nak dipanggil bertemu dengan Allah dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Allah yang satu, Allah yang esa. Hanya percaya kepada Allah, hanya tunduk mengabdikan diri kepada Allah, hanya berdoa setelah berusaha doa, minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kita nak Allah panggil kita dengan jiwa yang tenang. Allah panggil kita dalam keadaan Allah redha kita. Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya, dan Allah masukkan kita semua dengan rahmat Allah di dalam syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Justru jaga elok-elok. Nabi juga telah bersabda, sesiapa yang berjumpa dengan tukang tilik, tukang ramal, dengan bomo semua tu untuk bertanyakan sesuatu padanya, kemudian dia percaya kepada kata-kata tersebut, solatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Dahlah solat kita ni takut ada masa khusyuk, ada masa tak khusyuk, kabi kushi, kabi gam. Takut ada masa Allah terima ke solat kita? Tiba-tiba ya Allah tak terima 40 hari. Masa tu tiba-tiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na'udzubillah, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Kita tak nak. Sebab itu ustazah kata rumusannya ialah sucikan hati kita. Kita nak jumpa Allah dengan panggilan yang sangat indah, dengan jiwa yang tenang, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya, Luqmanul Hakim pesan apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, jangan kamu syirik kepada Allah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, sesungguhnya mereka telah melakukan kezaliman.